A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafi'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Tuan Imam Ahli Jawatankuasa Surau, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ni dapat kita bertemu kembali untuk sama-sama kita teruskan pengajian kita dengan menggunakan kitab Fiqh Manhaji Mazhab Syafi'i, khusus dalam bab munakahat. Pada pertemuan yang lalu, ya, kita dah masuk dalam tajuk yang berkaitan dengan hukum akad nikah, kan? Hukum akad nikah dan kesan-kesannya. Jadi pada malam ni insya-Allah kita masuk pada satu tajuk yang kecil yang berkaitan dengan mengadakan walimah, iaitu kenduri kahwin. Apa hukum dia kita buat kenduri kahwin ni, kan? Jadi disebutkan dalam kitab ini mengadakan kenduri kahwin adalah sunat. Kita akan bincangkan perkara ini secara lebih terperinci. Apakah yang dimaksudkan dengan walimah, ya? Walimah yang berasal daripada kalimah al-walmu. Asal dia al-walmu yang bermaksud perjumpaan. Itu daripada perkataan Arab dia. Al-walmu iaitu pertemuan, perjumpaan. Jadi sebab dinamakan walimah kerana kedua-dua pengantin, lelaki dan perempuan, bertemu dalam majlis ni. Sebab itu dinamakan walimah. Macam kita dapatkan, kan, walimatul arus, kan. Okey. Itu kita gunakan istilah daripada bahasa Arab yang telah dirumikan lah, walimatul arus, kan. Pertemuan pengantin. Walimatul arus tu pertemuan pengantin. Itu dari asal perkataan al-walmu dia. Ya, dia special Arab ni, dia setiap perkataan tu dia ada dari segi bahasa, dia ada dari segi istilah. Beza kita, kan, kalau mesti ada apa dia dari segi bahasa, apa segi istilahnya. Jadi maksud walimah, ya, yang disebutkan di dalam Al-Qamus ialah makanan untuk kenduri kahwin atau semua makanan yang dibuat untuk panggil orang atau untuk selainnya. Jadi sesuailah dengan nama kenduri kahwin, kan. Kita dapat kad tu pun walimatul urus, maknanya kita, orang panggil kita untuk makan kenduri. Kan. Jadi sesuai yang ada berlaku di Malaysia ni, memang itulah dia. Ya, makanan iaitu makanan untuk kenduri kahwin. Atau semua makanan yang dibuat untuk memanggil orang atau selainnya. Ya. Hukumnya, hukum walimah adalah sunat muakkad, ya, kerana ia sabit daripada Nabi SAW secara perkataan dan juga secara perbuatan, ya. Jadi mengadakan hukum kenduri kahwin ni adalah sunat muakkad yang dituntutlah untuk kita buat, kan. Ada kebaikan dia, ya, antara hikmah dia nanti, antaranya ialah hikmahnya supaya biar masyarakat tahu yang bahawasanya pasangan ni dah berkahwin, supaya tidak timbul nanti fitnah di belakang hari, kata jalan berdua anak pakcik ni, masa bila buat kendurinya, kan. Jadi akan timbul. Jadi bila buat walimah, kita jemput terutamanya orang dalam qaryah kita. Itu yang paling penting pun, kan, orang dalam qaryah kita. Biar orang qaryah kita tahu anak kita dah kahwin. Okay, ini dia menantu saya. Orang dah tahu dah. Kalau tengok anak kita jalan berdua pun tak ada lah orang nak bising dah, kan, sebab semua dah dapat makan kenduri, dah tahu dah kenal dah, kan, pengantin tu.
Ada antara hadis-hadis yang bermaksud yang berkaitan dengan walimah ni, yang dikatakan oleh para ulama ia sebagai suatu sunat muakkad. Nabi SAW mengadakan walimah sempurna perkahwinannya dengan seorang isterinya dengan 2 cupak bali. Kan? Ada hadis, maksud hadis dia. Nabi buat kenduri, buat juga. Walaupun 2 cupak, banyak cupak banyak mana. Saya pun tak boleh kira dah. Zaman sekarang ni dikira main sekilo kan? Dan secupak 3 kilo. Okay. RM7 tu. Satu cupak beras sama dengan RM7 zakat Selangor ni. Kan? Satu cupak beras tu. Itu seperti susu tu, kalau belakang saya dia panggil ni, satu tin tu dia panggil satu kepoi dia panggil. Dia cupak dia besar. Satu cupak RM7. Hampir 1 kilo kat tu, dekat-dekat 1 kilo kat tu. Kan 1 kilo kan? RM7 harga dia. Banyaklah kalau 2 tu, kalau dibuat masak tu kan banyak boleh dapat kan. Dan hadis lain Nabi SAW mengadakan walimah sempena perkahwinannya dengan Sufiyah binti Huyai radhiyallahu anha dengan sawiq, bukan sawit dia. Tak ada. Sana kurma ada, sawit tak ada. Sawiq iaitu sejenis makanan yang dibuat daripada tepung gandum dan bali dan kurma. Dia ada lah tu bentuk-bentuk roti yang kita tak pernah nak makan kat sini kan. Memang takkan jumpa pun kat sini jenis makanan macam tu kan. Tepung gandum campur dengan bali campur dengan kurma. Saya pun tak tergambar macam mana rupa dia kan. Kalau roti nan tu nampak lagi lah. Nan macam-macam nan kismis, nan bali, nan cheese, apa semua ada kan. Tapi kalau yang ni sawiq ni saya tak nampak macam mana rupa dia. Tapi dia sejenis bentuk macam tu lah. Dia mungkin ala-ala roti nan tu kan, ala-ala roti nan tu lah yang diuli, dia dimasak, dibakar. Sesungguhnya Nabi SAW mengadakan kenduri perkahwinannya dengan Zainab radhiyallahu an dengan roti dan daging. Maknanya dia memang Nabi buat. Nabi buat juga semua benda tu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, "Aulim walau bisyatin." Buatlah kenduri walaupun dengan seekor kambing. Jadi sehinggakan Nabi pun galak sahabat, kalau nak buat kenduri kahwin, buatlah setakat yang mampu. Setakat kita mampu. Kalau mampu seekor kambing lah. Buat sekadar mampu kita. Kan? Kalau nak bagi roti saja, roti lah. Boleh uli roti. Dia pesen, kalau pengalaman saya lah, tengok makcik Arab dekat dengan jiran rumah saya dulu tu, dia buat roti bukan hari-hari. Dia bukan buat hari-hari. Dia roti ansh dia panggil tu, ansh baladi tu. Dia nak macam roti nan tapi dia lebih liat sikit. Dia orang buat tu kadang 3 hari sekali bakar. Tapi rumah dia tu ada oven yang dia buat daripada tanah liat kan. Dia buat daripada tanah liat. Dia uli roti tu memang dalam besin. Dia memang masak banyak-banyak disimpan. Besok kalau tak basi. Dia panaskan balik kan. Sekali dia buat tu memang berpuluh-puluh keping. Daripada pagi dia gitu. Dia dah uli malam tu, pagi tu dia bakar. Ada yang bakar pakai kayu, ada yang bakar pakai bila cerita ni orang kita macam tak apa nak percaya lah. Dia pakai jerami gandum tu, dia gulung-gulung buat bulat. Dia gunakan untuk lekatkan tu dia pakai tarik kerbau. Kan? Jadi pembakar dia jerami tu dia gulung, dia bukan bulat, dia padatkan dengan ni. Memang pakai tarik kerbau kering tu. Dia jadi macam api dia di power kan, api dia dan dalam tarik kerbau tu pun ada rumput. Dia dah kering-kering. Dia balut-balut dia jemur. Tu benda tu dia jemur, dia jadikan macam bahan bakar dia. Tapi steady lah kalau kau makan tu ada bau-bau. Itu memang selera. Dapur dia belakang rumah dia. Memang dia masuk. Kita pergi tengok. Saya ingat kawan saya, tu tak kerbau tu. Sabar je lah kan. Itu memang style dia orang lah. Jadi
Nabi anjurkan sangat-sangat buat kenduri kahwin ni, walaupun sikit lah. Kalau kita ada kemampuan, setakat kalau kata kan anak kita kahwin kat dalam kawasan sini, kalau tak boleh nak bagi semua pun, kita buatlah makanan macam PKP itu cantik, bungkus-bungkus panggil semua jemaah kat surau ni kan. Malam tu buat doa selamat. Dia bila saya dengar satu video yang almarhum Datuk Hassan Din pesan, dia kata, tuan-tuan, kalau nak buat tahlil, jangan buat doa selamat, confuse orang kata. Kan? Ini bila tuan rumah anak nak kahwin, panggil Tok Imam. Tok Imam minta baca doa selamat. Tok Imam bantai baca tahlil. Tuan rumah tanya siapa mati? Sama je dia kata. Kan? Ada satu video tu saya tengok dalam YouTube, Datuk Hassan dia kata, kalau nak doa selamat, kita buat doa selamat. Tahlil buatlah bahasa lain. Tengah orang seronok-seronok sampai pergi baca tahlil untuk orang mati apa. Kan dia kata, untuk doa selamat tak apa, kita baca Yasin tak apa, itu buat doa selamat. Ini baca Yasin package dengan tahlil. Kan? Tak jadi, tak tahlil buat hari lain. Kan? Jadi kita buat walaupun kecil tapi niat kita nak bagi makan pada orang tu dah capai. Dah capai dah. Walaupun kalau kita tak ada bajet dah sekarang ni, kalau bajet kenduri pun busuk-busuk 20,000. Paling tidak 20,000. Kalau kita janganlah sampai kerana nak buat kenduri yang sunat, kita sepaksa berhutang piutang pula. Kan? Dah jadi macam makruh pula. Kerana nak kejar yang sunat tu, kita sampai berhutang sampai 30,000, berhutang buat personal loan dan sebagainya. Tak perlu. Kita buat sekadar kita mampu, kemampuan mana sekat mana kita buat. Kan? Kalau kata mampu macam saya kata tadi, macam PKP tu memang cantik. Memang banyak saya nikahkan pasangan dalam masa PKP itu. dia kata memang jimat ustaz. Memang jimat kahwin waktu PKP ni. Bila diorang kahwin waktu mula PKP tu 2020 tu kan. Dalam kita start PKP bulan 3, dia orang kahwin dalam bulan 4, bulan 5 tu. Kahwin juga, tapi masih lagi berkurung kan. Memang jimat. Lepas akad nikah, family order makanan bungkus dalam 100 pack, hantar rumah jiran semua. Selesai. Sampai stiker dekat pack kan, selamat pengantin baru kan. So early dah tahu. Kan, senang itu jimat. Saya pun habis sikit je ustaz, dalam 3,000 saya tanya pengantin. Kan, kalau tak PKP ni rasanya mau dekat 30,000. Tapi bila dah buka balik hari tu, yang start 1 April tu, dia melambung balik. Kan, sanggup ada juga tu yang sanggup dah nikah waktu PKP bulan 4, bulan 5 itu tu, sanggup demi kenduri besar dia tu. Hari ni bulan 7, bulan 8 itu. Memang kita boleh agak lah. Ni habis kenduri ni mau 30,000 juga ni. Kan. Tu nak kata apa tu yang nak kata, bila nak kata orang Malaysia ni apa susah macam kenduri besar-besar dahsyat pula kau buat kan. Kata waktu tertekan dah ekonomi waktu PKP, tengok lepas tu kenduri dahsyat buat. Kan. Tak boleh. Okey. Jadi itulah dia yang Nabi galakkan pada ni Abdul Rahman bin Auf tadi, nak buat kenduri buatlah sekat mana mampu, walaupun 1 ekor kambing buatlah. Kan. Apa kadar dia? Kadar dia disebutkan di sini, kadar minima bagi orang kaya. Bagi orang kaya ialah 1 ekor kambing, dan tidak ada kadar maksima untuk mengadakan walimah. Kan. Kalau kaya pulanglah kat dia. Minima yang disebutkan, dia kata kalau orang kaya ni minima dia 1 ekor kambing. Maksima dia kalau dia nak potong lembu 2-3 ekor ke, kalau dia kaya dia nak buat kat hotel tu pulang dia lah. Tu duit dia kaya kan. Kan? Tu pulanglah pada dia. Tapi bagi orang yang miskin, kadarnya ialah makanan yang dia mampu.
kan. Apa yang dia mampu dia buat. Contoh dia kata dia dari segi dia mungkin dia boleh buat kot bihun goreng bungkus, okey, buatlah kan. Maklum ini kenduri saya dah selesai, kan, share dengan surau, dia hantar bihun, surau bancuh air kan, selesai. Tak ada nak pening-pening kepala ya. Jadi kalau orang kaya ni dia tak ada kadar maksimal. Kalau dia nak buat banyak ke, potong lembu 2 ekor ke, nak panggil orang 2,000 orang ke, itu ikut dia punya kaya lah ya. Kalau kita yang mampu setakat ni lah. Kalau kita mampu kan, ingat saya ingat ceramah dulu kecil-kecil dulu Ustaz Ismail Kamus, dia kata kalau tak mampu nak buat kenduri kari pak potong 2 dengan ATO pun jadi gitu. Yang penting buat kan, yang penting buat kari pak potong 2 pun tak apa dia. Bagi orang tahu itu benda sunat ya. Waktu walimah, bila nak buat walimah tu, waktu walimah ni adalah luas dan panjang ya. Dia kata dalam kitab ni sebutnya waktu kenduri adalah luas dan panjang, iaitu dari berlakunya akad sehinggalah selepas persetubuhan. Walau bagaimanapun, waktu yang paling baik ialah selepas persetubuhan. Itu kalau dalam kitab ni sebutlah kan. Ini kerana Nabi SAW hanya mengadakan walimah untuk perkahwinannya dengan isteri-isterinya selepas berlakunya persetubuhan antara mereka. Bab salin akikah sekali kan, kenduri kahwin. Takut orang confuse. Ataupun terpulang resepsi perkahwinan dan akikah. Dia tak boleh buat majlis perkahwinan, tak boleh. Resepsi, resepsi tu orang tahu benda dah lepas kan. Majlis resepsi perkahwinan kan, ataupun majlis ulang tahun perkahwinan kan, dan akikah. Dah setahun kahwin dapat anak tu buat sekali ya. Buat sekali. Jadi yang disunatnya yang dikatakan waktu-waktu yang terbaik ialah selepas ya. Tapi kita adat kebiasaan kita perkara ni tak adalah sampai orang kata ini galakan dia ya, bukanlah sampai kata tak boleh buat selepas akad nikah tu buat kenduri. Tapi yang adat kita di sini adalah selepas akad nikah terus buat kenduri. Tapi yang waktu paling baik ya, waktu yang paling baik ialah selepas berlaku persetubuhan baru buat kenduri. Tapi style orang kita dulu, tapi sekarang alhamdulillah rasanya tak ada dah. Kalau dulu dia ada istilah nikah gantung, biasa dengar kan. Macam mana kahwin je dah, dia nikah je dulu. Nikah dulu, lepas tu tak boleh duduk sekali. Kan, nikah, tanya orang lama-lama ni tahu ni, betul tak? Biasa kan dulu kan, nikah dulu. Dan mereka suami isteri ni tak boleh bersama, tak boleh nak dating pun tak boleh selagi tak kenduri. Dosa mak bapak tu sebenarnya. Itu bagi saya adat yang tak kena. Bila dah sah, tak ada orang dunia alam. Nanti tak elok lah atas pelamin, bawa budak bunting atas pelamin lah, macam-macam. Itu yang biasa saya dengar lah kan. Nanti tengah naik pelamin dah ada anak dalam perut apa semua. Yang itu yang ditangguh nikah tu lama-lama siapa? Kan, dah nikah. Bila dah nikah, mereka suami isteri jangan dihalang untuk mereka ya. Tapi alhamdulillah sejak akhir ni tak ada dah kan. Macam PKP dua akad nikah tak korang lah, dah selesai tu, pandai-pandai lah. Kenduri tak kenduri, ada yang tak buat kenduri langsung pun kan, ada tak buat kenduri langsung pun. Dia buat macam kecil-kecil lah, macam tu je lah ya. Hadis-hadis mengenai perkahwinan Nabi SAW menyatakan bahawa setelah Nabi SAW menjadi pengantin, barulah baginda mengajak orang ramai. Jadi yang sebaiknya ya, yang sebaiknya yang pernah yang Nabi lakukan ialah kenduri selepas ya. Tapi tidaklah menjadi halangan untuk kita di sini kan. Tapi pahala sunat ajak kenduri itu tetap dapat, tetap ada.
Kita laksanalah sunat muakkad tu. Hajat kita nak laksanakan kenduri kahwin, sunat muakkad tu dah dapat. Cuma masa dia tu yang waktu yang paling baik ialah berlaku selepas 10 hari baru buat kenduri. Tetapi dah adat kita di sini kan, lepas akad nikah terus sekali. Kan, jadi tak nanti dia jadi dua kerja. Kan, jadi dua kerja. Ataupun ada juga yang bernikah hari Jumaat, kendurinya hari Sabtu, tapi lepas nikah tu dia orang tak duduk sekali lagi tu. Yang lelaki balik homestay. Dia tak tinggal kat rumah perempuan kan, dia tak tinggal kat rumah perempuan, dia duduk homestay kan. Besok tu baru family dia daripada homestay datang ke majlis perempuan. Tu yang ada kan. Tapi kalau dia faham yang ni, lepas dia akad nikah tu duduk je lah rumah perempuan, besok pagi dia balik lah homestay. Baru dapat dua-dua kan. Afdal yang dari segi waktu, apa tu, sunat muakkad kenduri itu sekali. Apa hikmah apa hikmah disyariatkan walimah ni? Hikmah disyariatkan walimah ialah untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT kerana berjaya mengadakan perkahwinan tersebut. Yang utama dia, niat kita adalah tanda kesyukuran kita pada Allah SWT kan, kerana niat dapat menjadi pasangan suami isteri. Kalau mak ayah, alhamdulillah dapat selesaikan tanggungjawab dia, nikahkan anak dia. Yang pasangan pengantin pula, alhamdulillah Allah dah satukan mereka sebagai suami isteri. Itulah tanda kesyukurannya kita buat walimah itu ya. Hikmah lainnya ialah manusia boleh berhimpun dan berjumpa pada waktu itu. Yang ni memang betul-betul berlaku lah di negara kita ni. Antara hikmah lainnya ialah manusia boleh berhimpun dan berjumpa pada waktu ni. Betul. Bila sebut kenduri kahwin, semua saudara mara, sepupu, sepapat, ceruk Melaya, suruh Malaysia, semua dipanggil. Waktu ni lah kita nak jumpa saudara mara. Betul tak? 2 pupu kita, 3 pupu lah, apa semua mak-mak saudara yang tak pernah jumpa, waktu kenduri akan bertemu. Ini antara hikmah dia kan, dapat berjumpa dan ini dapat mengeratkan hubungan kasih sayang dan persaudaraan, silaturahim antara semua yang hadir kan. Memang payah kita nak jalan, nak jumpa saudara mara kita, nak pergi raya nak pergi rumah adik-beradik dia pun tak habis. Tak habis kan. Tapi bila kenduri kahwin ni memang dijemput, adik-beradik duduk kat Johor, Kedah, Kelantan, Terengganu semua turun, dapat bertemu semua. Paling tidak dapatlah kenal lah, ini anak siapa, ini cucu siapa, ini siapa-siapa kan. Kalau raya kita tak ada dah. Dia terutamanya bila mak bapak tak ada. Bila mak ayah dah tak ada, memang raya pun nak jumpa adik-beradik payah. Betul tak? Selagi ada mak ayah, InsyaAllah raya kita boleh berjumpa adik-beradik kita. Tapi kalau dah tak ada mak ayah ni, nak jumpa adik-beradik payah. Kalau dulu, ataupun kalau macam zaman-zaman saya tu, kalau ada tok opah lagi, kalau ada tok dengan opah lagi, kita boleh kenal semua sepupu-sepupu kita. Betul tak? Bila raya je habis semua balik, mak-mak saudara pun semua dengan apa semua kan. Tapi bila dah tak ada tok opah, dia dah mula renggang. Kita hanya dengan mak bapak kita je. Tak ada pula mak bapak, habis. Kan, tak ada dah nak mesra dengan adik-beradik. Pergi raya kejap je dan sejam balik. Kan, jadi inilah masa dia bila buat walimah ni, kita panggil semua adik-beradik. Itu yang antara hikmah dia antara hikmah dia. Dapat berhimpun, dapat berjumpa. Tujuan dia adalah untuk mengeratkan hubungan kasih sayang dan persaudaraan. Walimah juga diadakan untuk menghebahkan kepada orang ramai berita yang dulunya rahsia. Apa yang rahsia? Dulu di depan ni kita sebutkan, apabila bertunang sunat dirahsiakan. Bertunang sunat dirahsiakan. Kahwin sunat dihebahkan. Jadi dah tunang lama, dirahsiakan, orang pun tak tahu kan. Tapi sekarang terbalik, tunang tu keluar surat khabar muka depan kan. Lepas 3 bulan keluar surat khabar sekali lagi, dah putih tunang. Naya kan, buat benda yang Nabi suruh tu, buat rahsiakan. Kekurangan tu biarlah
tahu antara kalangan keluarga sahaja, kan, keluarga adik-beradik je, cukuplah. Bila nak kenduri kahwin ni ceritalah, tak ada masalah, ya. Apa tujuan dia? Pemberitahuan ini dapat menzahirkan perbezaan di antara perkahwinan yang syar'i dengan perzinaan yang dilarang. Itu tujuan dia. Bila kahwin ni tak ada siapa marah, betul tak? Kan? Tu tak siapa marah. Dia bawa lah siapa nak dara mana pun. Kan? Tak ada siapa nak marah sebab dah kahwin. Nak beranak lah banyak mana pun tak ada orang nak marah sebab dah kahwin. Tapi yang orang marahnya usung anak dara orang tanpa nikah. Lepas tu dah bunting tak tahu pasal, kan? Dah bunting tak tahu pasal, dah jumpa anak tepi jalan, jumpa anak tepi bawah pokok pisang, tiba-tiba depan tangga surau ni ada satu ada meja makan ni apa tu ada, jangan sampai macam tu, kan? Itu tujuan dia lah, ya. Bila mahrimah ni maklumkan semua, itu tujuan dia. Itu habis tentang hikmah disyariatkan. Sekarang ni kita tengok hukum kita menghadirkan diri ke majlis walimah. Apa hukum dia? Apa hukum dia kita menghadirkan diri ke majlis walimah? Menghadiri majlis walimah menjadi fardu ain. Menjadi fardu ain kepada mereka yang dijemput. Jadi wajib kita hadir. Kalau dah dijemput, wajib kita hadir, ya. Dalilnya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha." Ya. Apabila seseorang kamu dijemput ke majlis kenduri, maka hendaklah dia hadir. Dan ada hadis yang lain menyebutkan, "Wa man lam yujibid da'wata faqad 'asallaha wa rasulah." Sesiapa yang tidak menyahut jemputan, maka sesungguhnya dia telah mengingkari Allah dan Rasulnya. Ya. Sebab itu para ulama mengatakan dia menjadi fardu ain. Jadi wajiblah kalau kita dijemput, kita wajib hadir. Wajib hadir. Namun begitu, dia ada beberapa syarat-syarat yang boleh mengecualikan kita daripada hadir ke majlis tersebut. Dia ada pengecualian dia dengan syarat-syarat tertentu. Kalau tak ada hal, kalau dijemput, kena hadir. Kecuali ada perkara-perkara yang syarat-syarat untuk kita mewajibkan diri kita hadir ke walimah tu, ada syarat-syarat dia. Ini hukum dia. Sekarang hukum dia kita tahu, hukum hadir ke walimah menjadi fardu ain, iaitu menjadi wajib kepada orang yang dijemput, ya, berdasarkan hadis yang disebutkan di bawah tadi. Namun begitu, dia ada syarat-syarat. Di antara syarat wajib menghadiri walimah, yakni kenduri kahwin, para ulama meletakkan beberapa syarat untuk menjadikan walimah wajib dihadiri. Pertamanya, walimah tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya sahaja. Jika dikhususkan kepada orang-orang kaya sahaja, kita tidak wajib menghadirinya. Ini selalu yang berlaku kat mana? Kan? Berlaku kat mana biasa? Biasa yang buat yang di apa, hotel-hotel lah, hotel 5 star ni kan, jarang nak jemput orang miskin datang sekali, betul tak? Jarang nak jemput orang miskin datang sekali, kan? Kos orang miskin tu nak pergi hotel tu bazir dah. Kan, banyak kos dia nak pergi je. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bi'sat ta'amu ta'amul walimah, yud'a ilaihi al-aghniya wa yutrakul masakin, faman lam ya'ti ad-da'wata faqad 'asallaha wa rasulah." Seburuk-buruk makanan ialah makanan walimah, yakni kenduri kahwin, yang dijemput hanya orang-orang kaya sahaja dengan meninggalkan orang-orang miskin. Jadi kalau kita nak panggil, kita panggil pelbagai lapisan lah, kan? Pelbagai lapisan lah. Kalau kenduri kita tu tak kisahlah B40 ke M20 ke T40, tiap panggil lah semua, panggil semua. Kan? Ada sekarang ni trend, kalau kenduri kahwin dia panggil
belajar tahfiz kan, umum anak yatim. Alhamdulillah, baguslah macam tu ya. Baguslah macam tu. Sesiapa yang tidak menghadiri jemputan, sesungguhnya dia telah mendekati Allah dan Rasul. Jadi ini ulama letakkan ya, syarat dia antaranya ialah seperti mana disebutkan hadis dia tadi, walimah tu bukan untuk orang kaya sahaja. Kena dalam kenduri kahwin kita tu, dia mesti ada pelbagai jenis orang yang dijemput. Kita tak boleh jemput orang kaya sahaja, kena ada orang pertengahan, kena ada orang miskin kan, ada dalam tu. Hadis di atas memberitahu kita apa yang berlaku selepas kewafatan Rasulullah SAW ya. Ketika walimah, mereka hanya jemput dan meraihkan dan menghidangkan makanan yang lazat-lazat kepada orang kaya sahaja, sebagaimana yang berlaku pada hari ini disebutnya. Betul lah benda tu berlaku kan. Bila buat dekat macam tu kan, kita nak pergi bersegan, betul tak? Saya pun kadang-kadang kalau dijemput, ada lah orang jemput pergi hotel tu kan. Macam ni Depa Wali nanti malam ada orang jemput ni, tapi itu kawan dah terpaksa. Dia kata kau jangan tak datang. Okey, terpaksa pergi lah kan. Dia buat dekat Shah Alam tu, apa tak nama, ICT. Tak apalah, dia banyak duit, dia buat situ lah kan. Itu dah kawan dia tak boleh nak lari, dia siap call, kau mesti datang. Okey, datanglah. InsyaAllah akan pergilah apa. Jadi benda ni banyak berlaku lah kan. Kalau kita tengok, kalau tengok Arab makan, tengok dalam YouTube bulan puasa tu, takut je lah kan. Dulang dia letak unta seekor. Kita tengok pun takut kan. Bila buka puasa tu tengok macam mana makanan. Makan perut dia tu sandi je. Dia susun kambing 4-5 ekor dengan nasinya, dengan apa, kita cuik-cuik sikit, lepas tu habis. Dapat kita tengok video kan, video macam mana dia orang buang makanan yang buka puasa tadi tu. Kambing tu baru cuik pera je, dah masuk tu sampah. Dia gulung sekali plastik-plastik tu, bung tu sampah. Tengok, itu jadi pembaziran macam tu. Jangan sampailah ya membazir macam tu. Keduanya, orang yang menjemput adalah orang Islam. Begitu juga orang yang dijemput. Jika tidak, kita tak wajib menghadiri walimah tersebut kan. Kita ni Malaysia, keluarga Malaysia kan, kadang-kadang kawan kita jemput kita juga kan, kawan yang bukan Melayu lah. Dia buat kat hotel ke apa ke, kalau pergilah, nak pergilah kan. Tapi tak wajib. Kita pergi tu atas dasar kita meraihkan dia kan, atas dasar kemanusiaan. Supaya, sebab kalau buat kat hotel tu, nampak dia punya makanan tu biasanya makan hotel ni memang ada sijil halal lah kan. Kalau buat kat rumah tu janganlah, kita tak tahu. Melainkan dia, walaupun dia buat kat rumah dia, caterer yang dia panggil tu adalah caterer orang Islam. Tu tak apa kan. Macam suasana kini lah, kadang open house kan, tahun baru Cina dia orang buat open house ke apa ke, nak pergi terpulang. Biasanya memang dia orang akan buat lah ya, ada caterer Muslim yang serve makan untuk kita tu. Sebab dia nak meraihkan kawan-kawan dia yang orang Islam ya. Dan yang ketiganya, hendaklah jemputan pada hari pertama jika walimahnya diadakan lebih pada sehari. Ini kaya lah ni, dia buat 3 hari 3 malam 3 hari 3 malam walimah dia kan. Jadi dah kita datang bila hari yang pertama, jika walimahnya diadakan lebih pada sehari ya. Sunat menghadirinya jika dijemput kepada hari kedua, wajib pada hari pertama, lepas tu besok dijemput lagi, itu sunat ya. Makruh menghadiri jemputan pada hari ketiga. Buat 3 hari 3 malam, 3 malam kita package nak pergi kan. Niat pertama sunat, pertama wajib kita hadir lah, jadi sunat lah. Yang kedua sunat, hari pertama tu wajib kita hadir, yang kedua jadi sunat,
Yang ketiga, kalau hari ketiga kita pergi, jadi makruh. Jadi makruh. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amu awwal yaumin haqqun wa ta'amu yaumil thani sunnatun wa ta'amu yaumil thalithi sum'atun wa man samma'a samma'a Allahu bih. Makanan kenduri pada hari pertama wajib dihadiri. Hakun, iaitu wajib dihadiri. Jadi hak kita untuk tunaikan dia, ya. Makanan pada hari kedua adalah sunat. Makanan pada hari ketiga pula adalah untuk menunjuk-nunjuk. Sebab itu wa ta'amu yaumits tsalithi sum'atun. Sum'ah ni dia suka nak tunjuk lah. Orang ada sifat sum'ah ni, wujub, riak, takbur, sum'ah, apa tu semua sifat mazmumah semua kan. Jadi wa man samma'a samma'a Allahu bih. Sesiapa yang niat dia nak tunjuk-tunjuk, Allah akan tunjuk dengan dia pula, iaitu menghukumkan, nak mendedahkan aib-aib dia di hari kiamat nanti. Kalau kita ni ada sum'ah nak nunjuk kita, nanti risau, nanti akhirat nanti Allah tunjukkan segala aib kita, Allah tunjukkan, dedahkan segala-galanya yang selama hari ni. Kita semua ada aib kita sendiri, betul tak? Semua orang ada aib. Saya ada, tuan-tuan ada aib dia. Aib kita ni, kita doa. Sebab itu kita kadang-kadang kita doa, Allah mastur uyubana, kan? Ya Allah, tutuplah keaiban kami, kan? Jangan kita dedahkan, jangan suka menceritakan aib orang, kerana menyebabkan aib kita sendiri nanti yang Allah akan dedahkan. Tak sangka-sangka. Lebih baik kita berdiam, janganlah nak kacau orang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walimatu fil yaumil awwal haqqun wa fil thani ma'rufun wa fil thalithi riya'un wa sum'atun. Walimah pada hari pertama adalah hak, pada hari kedua adalah kebajikan, pada hari ketiga pula adalah untuk menunjuk-nunjuk, riak, nak nunjuk ke orang, dan sum'atun, dia rasa nak mengharapkan pujian pada orang. Dia bagus ni 3 hari 3 malam ni, 3 tahun sembang tak habis. Anak dia ni 3 tahun. Boleh azan? Siapa nak azan? Kita habiskan syarat wajib tadi, ya. Dan yang keempatnya, jemputan dilakukan untuk menambahkan kasih sayang dan mengeratkan hubungan. Jika jemputan dilakukan kerana takut kepadanya atau ingin mendapatkan kedudukan dan pangkat, jemputan itu tidak wajib dihadiri. Elok ni dekat pilihan raya ni, tiba-tiba buat kenduri besar, kan? Tujuan dia biar orang nampak, bagus dia ni, boleh jadi YB kawasan kita, kan? Tak payah hadir pun tak apalah, kalau dia ada maksud tersirat, kan? Tak wajib hadir. Tujuan dia kalau nak eratkan hubungan, lain cerita. Tapi kalau jenis timbul 5 tahun sekali ni payah. Kan? Dia orang buat lawak kalau baru kan, pakcik kampung tu mati terkejut. Diingatkan orang yang datang 5 tahun dulu tu dah mati, rupanya ada lagi hidup, kan? Masuk hospital kawan tu, sakit jantung, terkejut. Yang kelimanya, empunya walimah bukan orang zalim. Orang yang tuan punya kenduri itu bukanlah orang yang zalim, jahat atau memiliki harta haram. Kita tahu dah toke judi yang nak buat kenduri ni, ataupun toke nombor ekor, kan? Dia buat kenduri kahwin anak dia, kita panggil kita. Tak datang. Kita dah tahu dah, ya. Jika sebaliknya, walimah itu tidak wajib dihadiri. Kalau dah tahu memang dah tak payahlah. Dan yang keenamnya, dalam walimah itu tidak terdapat perkara-perkara mungkar seperti arak, pergaulan bebas antara lelaki perempuan, atau gambar manusia atau haiwan yang tergantung pada dinding rumah pengantin. Kan? Yang ni kalau dulu-dulu banyaklah, kan? Sampai sekarang ni dah tak ada dah. Kalau dulu malam je kahwin siap,
Kahwin je confirm dukit lomba. Kan. Jadi benda-benda yang tu kita tak payah hadir tak apa. Kan? Sebab apa? Kalau ada arak sekalipun ataupun pergaulan bebas antara lelaki perempuan dia kan. Kalau dah dukit lambat tu campur dah kan. Campur dah tu ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia duduk sama sekali dengan hidangan yang diedarkan arak. Jadi kita, ini larangan ni kan. Jadi kalau kita hadir dalam majlis yang ada diedarkan dalam tu arak, kehadiran kita itu tak wajib. Kalau kita hadir tu jatuh jadi haram. Sebab itu larangan ya. Sebab Nabi sebutkan sesiapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia masuk duduk sama sekali dengan hidangan yang diedarkan arak. Kalau boleh elak sebaik-baiknya. Sebab ini berkaitan dengan iman ya. Namun sekiranya kehadiran dia boleh menghapuskan kemungkaran, dia wajib hadir untuk menghapuskan kemungkaran itu. Kita tahu dah, dia ni memang nak buat kenduri, malam tu memang ada joget punya kan. Apa itu memang ada dah plan, ada minum-minum sikit. Jadi bila dia segan dengan seorang ni, dengan tuan guru ni contohnya kan, tuan guru ni pun tahu dah dia ni nak buat ni malam ni, dia datang. Bila tuan guru tu datang, tak jadi langsung nak buat joget ke, nak minum-minum ke, nak minum tuak ke, tak jadi. Kan? Dia kalau tuak tepi jalan manis tu okey. Ni tuak tapai yang apa kan, yang tu lain, itu yang mabuk kan, yang tuak tu tak ada benda manis kan. Ya, kalau dia kehadiran dia boleh mengelakkan perkara mungkar tadi, maka dia wajib hadir. Disebabkan segan dengan kehadiran tuan guru ni, majlis tu tak jadi, terus nak joget-joget. Jadi biasa kan, takat hidang makan minum sembang gitu je. Jadi kehadiran tu wajib. Kata kalau aku datang ni memang tak jadi benda ni, dia wajib datang. Tujuan dia adalah untuk mencegah kemungkaran yang berlaku di situ. Wallahu a'lam. Kita stop cakap tu dulu ya, insya-Allah nanti sampai tajuk dia apa hukum makan makanan walimah ni ya. Ada apa-apa pertanyaan tuan-tuan? Tak ada. Kita berhenti di sini. Tak ada ya bang? Makanan tadi daripada najis kering tadi. Saya pun tak boleh nak cakap. dia macam apa? Dia macam dia digunakan alat tu dia untuk sebagai bahan bakar. Dia tak tercampur dengan makanan tu sebab dia di bawah. Dia jadi macam arang di bawah tu dari oven tu tutup kan. Dia ada corong dia yang keluar. Dia bakar tu untuk nyalakan sebagai untuk nyalakan api dia tu. Memang dia gunakan bulat-bulat, benda-benda bulat-bulat macam tu. Besar tayar bersikap budak yang kecil tu kan. Dia campak kan. Bila nampak kayu dia dah makan tu, nak mati kan, dia campak lagi bagi kayu dia. Dia guna kayu tapi itu sebagai dia punya apa istilah dia apa? Fire starter. Dia punya fire starter dia pakai tu. Kan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilah. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa 'azzim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana ya Allah ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.